Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Tuan Imam Majlis Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita banyakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan yang ada kitab, pada malam ni insya-Allah kita akan tengok hadis yang ke-33 pada bab yang ke-17, perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya pada hari kiamat. Dosa orang mukmin diampunkan. An Safwan bin Muhrizil Mazini radhiyallahu anhu qala: Bainama ana amshi ma'a ibni Umar radhiyallahu an akhidhun biyadihi idza arada rajulun faqala kaifa sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi najwa faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yudnil mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha fayaqulu na'am ay rabbi hatta idza waqqarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak qala satartuha alayka fid dunya wa ana aghfiru lakal yawm fayu'ta kitaba hasanati wa ammal kafiru wal munafiquna fayaqulu la ashhad haula'i alladhina kadhabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Artinya, kata Safwan bin Muhriz Al-Mazini radhiyallahu anhu, katanya, semasa aku berjalan bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia memegang tanganku. Lalu datang seorang lelaki bertanya, bagaimana kamu mendengar Nabi SAW tentang pertanyaan Allah dalam keadaan berbisik? Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, aku dengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mendekatkan diri pada orang mukmin, lalu Allah meletakkan teduhannya ke atas orang mukmin dan melindunginya. Kemudian Allah bertanya, tahukah kamu berkenaan dosa? Tahukah kamu berkenaan dosa itu dan dosa ini? Lalu hamba itu menjawab, ya wahai Tuhan. Sehinggalah lelaki itu mengaku dosanya dan melihat dirinya pada hari itu akan binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku menutup dosamu di dunia dan pada hari ini aku ampunkan untukmu. Lalu lelaki itu diberikan catatan amalan baiknya, manakala orang yang kafir dan munafik pula, para saksi di kalangan Rasul, malaikat dan mukmin berkata, mereka itulah orang-orang yang berdusta ke atas Tuhan, dan ingatlah laknat Allah ke atas orang yang zalim. Baik. Kisah ini adalah kisah mengenai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang terlibat dengan dosa. Baik. Mengikut kita ahli akidah ahli sunnah wal jamaah, mana-mana orang Islam, dia boleh tak bukanlah satu benda yang pelik andai sekiranya orang tu orang Islam tetapi dia melakukan dosa.
Bahkan orang tu orang yang baik dah, bagus dah, beriman dah, tetapi boleh jadi juga dia terlibat dengan dosa. Dan bukan sahaja boleh terlibat dengan dosa, boleh jadi terlibat dengan dosa. Orang mukmin, tetapi Allah Subhanahu wa taala di akhirat esok ni Allah akan tanya pada orang mukmin tadi ni berkaitan, tengok di situ dosa hang yang sangat banyak, tengok di sini dosa hang sangat banyak. Maka banyaknya dosanya tu sehingga dia menyangka habislah aku, rosaklah aku. Dia kata apa? Wara'a fi nafsi annahu halak. Dan dia rasa diri dia akan binasa sebab terlalu banyak dosa yang dia buat, sehingga dosanya akan dipamerkan di hadapannya dan dia nampak longgokkan dosa dia yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala tanya lelaki tu, tahukah kamu tentang dosa ni? Maknanya ni dosa hang kan? Yang melambak-lambak ni dosa hang ke? Maka dia pun mengaku, wahai Allah, betul ini semua dosa-dosa aku. Dan dia risau di hati dia, dia ingat apa? Dia ingat, habislah aku akan binasa sebab dosa aku yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala kata kat dia, seperti mana di dunia aku tutup aib-aib kamu kat dunia, maka di akhirat aku ampunkan semua dosa-dosa kamu. Allah dengan rahmatnya ampunkan dosa-dosa dia, dosa-dosa seorang hamba tu. Di dunia dia buat dosa, Allah tutup dosa dia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa dia. Baik, ada beberapa benda yang kita nak tengok dalam hadis pada malam ni. Yang pertama, setiap manusia melakukan dosa, dan pendosa yang paling baik adalah dosa yang selalu minta ampun di atas kesalahan yang pernah dia buat. Jadi manusia ni kok mana pun dia ada terlibat dengan dosa. Tambah kita akhir zaman, paling selamat sekali kita dekat mana? Dalam masjid. Tu lah paling selamat. Tak ada aurat orang tak nampak, dengar telinga dengar benda yang baik, duduk pahala iktikaf, bagus. Kita akan jadi tolanji iman kita bila? Sejurus selepas kita keluar masjid. Keluar masjid, start motor, start kereta, pergi dekat traffic light ya, nama dia wabillahi taufiq wal hidayah. Bukan kuliah kita habis, pahala kita tu dia akan beda sikit-sikit jadi habis. Jadi dosa ni dia ada dua kategori. Satu nama dia dosa besar, satu nama dia dosa kecil. Macam mana kita nak tahu dosa besar dan dosa kecil? Kata ulama, tengok azab yang dikenakan apabila buat dosa tu. Imam Zahabi menulis kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Antara dosa besar pada tinggal sembahyang, syirik ke Allah, derhaka dengan Allah, sihir, ni tukar jantina jadi kunyit, jadi pondan, jadi pengkit, LGBT. Tu semua tu termasuk dalam dosa-dosa besar. Siapa tulis? Imam Az-Zahabi. Dan dosa yang disebut 70 tu azab dia sangat teruk. Bila azab teruk, maknanya azab dosa tu adalah sangat besar. Kalau ada pun dosa-dosa kecil, dia akan hilang dengan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Cuma Allah kat dunia ni Allah tutup dosa. Kita ni sahabat kat tuan-tuan, kita ni bagus sebab apa? Bukanlah kita bagus. Kita semua kenal diri kita ni sebab dia. Walaupun orang semua kata, baguslah Pak Haji ni selalu pergi masjid, baguslah Pak Haji ni selalu pergi qiyamulai, pergi surau, pergi kuliah. Semua orang kata kita bagus di sisi mata orang. Tapi hakikatnya kita ni bagus tak bagus siapa tahu? Allah je tahu. Di dunia ni silap-silap hak tahu awal juga kat dunia ni, yang tahu rahsia-rahsia kita adalah isteri kita. Dia tahu rahsia kita. Tu memang telah dah terbukti. Kat masjid boleh tasbih, berzikir macam hebat sangat lah. Mata putih ya, zikir subhanallah, subhanallah, tasbih besar kepala arnab tu. Di masjid boleh lah. Di rumah kena tanya isteri, abang macam mana kau? Nak tanya ni, abang okey ke abang? Abang balik rumah menerak tengok gambar drama, berebut astro, controller dengan anak. Hak kalau macam tu, tahu lah isteri dia yang masalah.
Tapi di dunia, kita ni orang nampak kita ni hakikatnya tak bagus tak mana pun. Kita ni nampak macam bagus ni sebab apa? Sebab Allah tutup dosa dan aib kita. Katalah contoh lah, bukan betul contoh. Katalah dosa saya, dosa tuan-tuan, ada semua malam ni Allah tukar bagi jadi wangian ataupun bau. Kalau baik banyak, wangilah masjid kita. Kalau dosa banyak, maka busuklah masjid kita. Agak-agak tuan-tuan lah. Ini jangan jawab sendiri-sendiri ya. Agak-agak lah. Masjid ni wangi ke? Masjid ni tak wangi? Yang tu kita lah tahu. Kena tanya kita sendiri. Sebab kita hakim untuk diri kita sendiri. Kita tahu apa baik kita buat, apa jahat kita buat. Semua tu adalah dalam pengetahuan dan makluman kita sendiri. Tapi Allah ni dia baik. Allah tu nama dia adalah Ghaffar. Ghaffar tu maknanya apa? Ghaffar tu maknanya adalah Tuhan yang maha pengampun. Dan Tuhan yang maha Ghaffar maknanya dalam bahasa Arab, Ghafara maksudnya ritok. Ritok ni balut meja. Meja ni asal dia kayu. Meja ni asal dia kayu. Tapi kalau tuan-tuan macam AJK, dia ambil sejadah ni yang cantik ni, bila dia bubuh, maka orang tak tahu kata kayu ni mungkin ada cat-cat keluar sikit. Mungkin kayu ni ada macam dah lama-lama sikit. Tapi orang tak tahu. Bila bos sejadah, nampak cantik, nampak lawa, nampak kemas. Sama macam meja kenduri kahwin lah. Masa kita pergi meja kenduri kahwin tu, dia buat kain colour putih, lepas tu kain colour biru cantik, dia buat, dia punya line dia cantik elok semua tu. Makanya, seronok tak? Seronok. Tapi hakikat meja tu, angkat tengok kat bawah, Allah dalca minggu lepas, duk ada lagi. Ayam masak merah hak kenduri 2 hari lepas tu tak ada lap. Dia buh kain nampak elok. Kita macam tu lah. Kita ni bukan elok sangat. Allah tutup aib kita. Allah tutup jahat kita. Allah tutup dosa kita. Kalaulah dosa tu bau, dan kalau orang tahu kita hakikat kita ni siapa dia, agak-agak tuan-tuan lah, ada orang nak kawan dengan kita? Tak ada orang. Silap hari bulan, orang timbalik kasut kepala kita. Orang kata, tak guna hang ni. Aku ingat selama ni hang baik. Rupanya hang tak baik. Itulah Allah Ta'ala. Nama dia adalah Ghaffar. Tuhan yang maha menutup segala aib dan dosa yang telah manusia lakukan kat dunia. Sebab tu tuan-tuan, dalam banyak-banyak amalan yang Allah marah sangat satu benda, nama dia adalah Al-Mujaharah orang panggil. Mujaharatus Su'. Mujaharatus Su' ni maksud dia apa? Mujaharatus Su' ni orang yang menzahirkan dosa dia. Allah tutup dah jahat dia. Allah tutup dah dosa dia. Tapi dia yang zahir kat orang. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebut kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umat-umat aku ni bersedia untuk diampunkan oleh Allah kecuali adalah mujahirin. Bukan muhajirin. Tu orang berhijrah. Ni mujahir. Mujahir ni maksudnya apa? Orang yang menzahirkan dosa dia. Apa dia? Kata Nabi SAW, wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-laili amalan. Dan di antara contoh orang yang mujaharah, yang dedahkan dosa dia pada orang, apa dia? Apabila seseorang tu buat kesilapan dan dosa di waktu malam, thumma yusbihu, kemudian berpagi-pagi dia pergi cerita ke orang, ya fulan amiltul barihata kadha wa kadha, semalam aku buat sekian-sekian. Allah tak cerita jahat dia tu. Malam dia berzina, Allah tutup aib dia. Malam dia minum arak, Allah tutup aib dia. Apa dia buat? Esok pagi dia pergi ceritakan, sempoi semalam aku berzina sekian-sekian orang. Sempoi semalam aku berzina di sekian-sekian lokasi. Aku minum arak sempoi. Dia pergi cerita ke orang jahat dia semua dalam dunia, dia pergi cerita ke orang. Wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitra satarallahu alaihi. Malam dia tidur, Allah tutup jahat dia. Pagi dia zahirkan jahat dia. Ini nama dia orang yang kita panggil mujaharah. Mujaharah ni tuan-tuan, satu perangai yang biadab dengan agama dan hukum Allah Ta'ala. Allah ni dah baik dah. Allah tutup jahat dia. Dia buat. Sekarang ada tuan-tuan, bawa
masuk dalam hotel dengan pasangan, bubuh dalam Facebook, tunjuk arak, kata aku nak minum, sebentar lagi aku akan berzina. Dia tunjuk kat orang, kat dunia, kata aku ni berani buat jahat, berani buat dosa. Itu nama dia orang yang kita panggil dalam istilah agama sebagai istihza. Istihza ni maknanya apa? Dia main-main dengan agama. Istihza ni maknanya apa? Dia adalah orang yang biadab dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang biadab dengan agama? Ada, tuan-tuan. Banyak orang yang dia sengaja, dia tunjuk kata dia ni adalah orang yang engkar dengan agama. Sengaja dia tunjuk kata dia ni adalah orang yang biadab dengan syariat Allah Ta'ala. Ada dalam masyarakat ini, rata-rata ada. Sejak pada zaman Nabi SAW, perangai ini ada dalam kalangan masyarakat yang ada dalam dunia ni, dia ada. Macam baru ni yang viral tu. Seorang usahawan, dia seolah-olah cara cakap dia tu memperendah-rendahkan atau mempermain-mainkan sembahyang 2 rakaat. Dia tak lah, mayang pun muka gaya. Bukan, cara dia cakap tu, hang sembang sangat, awak hang gaya terang benar kan, sembahyang ke belum? Cara cakap tu seolah-olah ada unsur-unsur istihza, macam apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu, seolah-olah dia main dengan Allah Taala. Dia agama ni, tuan-tuan, saya nak bagi tahu. Agama ni, kalau kita tak buat amalan agama dosa, tapi dia tak main sampai kapiak, dia tak main. Contoh, hang tak pakai tudung. Itulah aku duk ingat lepas kahwin kot. Nanti aku nak pakai Tapi itulah, aku rasa ada setan 2 ekor atas kepala aku ni. Tak tahu bila nak pakai, tapi insya-Allah lah. Tengok nanti Kau rasa lepas kahwin kau pakai. Dia cakap gitu. Murtad dah cakap gitu. Tak murtad cakap gitu. Tapi dosa. Dosa sebab dia tak pakai tudung, dia dosa. Tapi dia tak keluar pada Islam. Tapi kalau dia kata, tak pakai tudung Tudung buat apa? Seperti aku Tuhan ni menyebut semua benda nak ambil tahu. Rambut aku baik-baik kat aku nak tunjuk ke orang ke apa ke, semua benda nak masuk campur. Tuhan ni tak apa-apa. Dia cakap gitu, maka dia jadi kapiak on the spot. Maka boleh pilih nak tanam sungai Ara boleh, payah terhubung boleh. Kalau besar sikit kat BM, beli mozaik siap-siap, siapa pun takkan sponsor hang. Sebab dia terkeluar pada Islam. Hang tak semayang ke? Tu aku duk ingat tadi, aku lupa pula pakai seluar pendek esok aku semayang. Boleh cakap gitu? Tak boleh cakap gitu. Tapi murtad tak? Tak murtad. Tapi dia dosa, tinggal semayang dosa. Tapi cara cakap tu dia tak keluar pada akidah. Dia tak blame, dia tak salahkan syariat dan Islam, dia salah diri dia. Macam tu dosa, tapi tak keluar pada Islam. Awak tak semayang, mayang buat apa? Tak apa-apa. Tonggik-tonggik tunjuk pungkok kat orang semua. Apa dah merepek gitu, orang pijak kaki, lepas tu bawa kepala pula. Apa Tuhan ni pengotok cakap betul. Boleh cakap betul? Boleh, sama macam tadi juga, terkeluar pada Islam on the spot keluar. Bahasa kena jaga. Awak tak pergi haji Haji apa, tak apa-apa. Duk pergi pusing kotak hitam macam gila aku tu. Pakai baju nampak ketiak aku tu jalan aku tu. Berhabis puluh-puluh ribu, balik main dengan semua-semua, dengan sesak-sesak ramai yang peluh-peluh aku tu. Balik main, orang panggil haji. Tak panggil haji pun tak heran semua kepala otak aku, haji-haji mana dengan sembang aku cerita pasal haji Cakap aku tu boleh? Boleh murtad cakap aku tu. Kerana ada unsur mempermain-mainkan agama. Mana-mana orang yang dia cakap atau dia buat ada unsur istihza, memperolok-olok atau mempermain-mainkan agama, maka dia boleh terkeluar daripada syarak. Dia terkeluar daripada landasan iman dan akidah. Sama macam orang yang buat dosa secara berterangan, tunjuk ke orang. Dia dosa ni ada 2. Satu, dia buat terang-terang. Satu, dia buat secara diam. Dosa yang dia buat secara terang-terang ni maknanya apa? Dia memang beli arak minum depan orang. Memang dia sengaja buat satu benda macam nak show off dia punya dosa ke orang. Macam tu dia termasuk dalam kategori dosa besar. Maka orang yang duduk di keliling kelalang wajib tegur dia. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Siapa tengok kemungkaran kena cegah dengan tangan atau dengan lidah, atau paling tak ada rasa benci dengan hati. Maknanya aku tak akan buat macam mana dia ni buat. Kena ada perasaan tu. Bila
bila tengok dosa. Tapi kalau orang tu dia tak mau juga berubah daripada tindakan dia, maka kita tolong jauhkan diri daripada dia. Sama macam orang cakap beragama tadi, hina Islam, hina tudung, hina semayang, hina agama, hina apa-apa lah benda-benda dia cakap lebih kurang ni ada unsur menghina. Maka apa tindakan kita? Pertama, kita cakap dengan dia, kita kata tak boleh buat macam ni bang, dosa abang cakap ni keluar daripada Islam ke tu. Kita cakap, dia kata betul ke? Weh, silap aku cakap aku tu. Tak apa, kita tegur. Tapi dia tombong, dia kata pergi kat aku saya buat ni semua benda nak minta bla bla, tak elok sini Kalau macam tu dia tak mau dengar cakap kita, maka elok kita beredar daripada tempat tu. Kerana takut azab Allah atau apa-apa tiba dengan kita duduk sebelah tu kena lipat sekali. Jangan duduk dekat dengan dia, lari jauh daripada dia, kata tak apalah, tak mau dengar. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila bercakap dengan kamu orang-orang yang jahil beragama, cakap lebih kurang gitu je, qalu salama, maka dia kata okeylah, tak apalah, aku tak mau duduk kita kena elak diri duduk daripada dekat dengan dia. Itu nama dia orang yang mujaharah dengan dosa. Di dunia Allah tutup aib, Allah tak tunjuk. Sebab tu Allah kita nampak macam baik, maka kita tak mau masyhur di kalangan manusia, tapi kita nak makbul di sisi Allah. Biar Allah kenal kita, biar manusia tak kenal kita tak apa. Kita dalam senarai yang dikenali di sisi Allah, baik di sisi Allah, tetapi kita tak dikenali di kalangan manusia, itu lebih baik daripada kita dikenali dengan baik di kalangan orang, tapi senarai orang yang baik tu kita tak ada di sisi Allah, tak ada nama kita. Rugi ya. Kam minal mastur afdala min masyhur. Berapa ramai orang yang terselindung dan tersembunyi daripada masyhur manusia ni lebih baik daripada manusia yang masyhur yang orang kenal. Orang kenal, tapi dia orang tak kenal, biasa je. Macam Sayyidina Uwais Al-Qarni. Di hujung usia dia duduk terpencil di satu kawasan pergunungan bukit yang dalam, tetapi pada hari kematian dia punya ramai manusia, seolah-olah Allah gerakkan hati manusia nak pi jumpa dia, nak pi ziarah dia pada hari dia meninggal. Pada hari dia tak dikenali, siapa pun tak kenal dia, penduduk langit je kenal dia. Allah gerakkan hati manusia. Baik, dosa yang dilakukan ada yang berbentuk zahir secerang terang-terangan, dan ada yang disembunyikan daripada lihat manusia lain. Nabi SAW bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Artinya setiap umatku akan diampunkan kecuali orang yang al-mujahirin, iaitu orang yang sengaja menunjuk-nunjuk atau menceritakan perbuatan buruk dan dosanya itu kepada orang lain. Jadi kalau kita ada buat dosa apa-apa, jangan kongsikan dosa tu pada orang. Dan diam je. Cerita kat siapa? Cerita dekat Allah. Ya Allah, dulu aku macam ni. Ya Allah, dulu aku macam ni. Ampun dosa aku ya Allah. Kita, saya nak abang tuan-tuan, kalau dulu-dulu terlibat dengan dosa, sekarang ni dah jadi baik dah, apa yang kita nak buat? Ada beberapa amalan yang Nabi SAW bagi pada kita, orang yang tengah terlibat dengan tak kira lah dosa, maksiat, zina atau apa saja, tapi sekarang dia nak jadi baik. Macam mana dia nak jadi baik ni? Tuan-tuan dengar hadis Nabi SAW menyebut, yang pertama Nabi kata apa? Dalam sebuah hadis kudusi, Allah Ta'ala sebut kata apa? Wahai hambaku, kalaulah dosa kamu ni penuh sampai ke langit, seluas-luas langit, dosa hampa penuh berlambak sangat, maka hampa datang pada aku, maksudnya kembali taubat balik dengan Allah Ta'ala, ghafartu laka, aku sedia untuk ampunkan semua dosa kamu, fala ubali, dan aku tak kisah dengan dosa hang berlambak tu. Wahai hamba-Ku, andai sekiranya kamu datang pada aku dan jumpa aku dalam keadaan dosa kamu sebanyak-banyak seluas bumi, maknanya susun dosa dia penuh bumi sampai ke seluruh bumi ni penuh, dan hampa datang pada aku minta ampun kat aku, ghafartu laka fala ubali, aku sedia untuk ampunkan semua dosa hampa, fala ubali, aku tak kisah dengan dosa. Maknanya
Tak kisah di sini maknanya apa. Selagi hang nak jadi hamba, nak dekat diri Allah, aku suka benda tu. Dosa hang aku boleh maaf. Mai je jumpa aku, mengaku kesilapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat suka pada taubat seorang hamba. Dalam hadis kursi Nabi kata apa? Lebih pada seorang yang kehilangan unta. Ada satu bro ni, dia loading barang dia atas unta, banyak semua barang dia. Kalau bahasa kita, telefon dengan charger, dengan beg duit, dengan duit, semua benda ni ada dekat unta dia. Dia jalan sampai dekat satu kawasan padang pasir. Dia pun letih, ada satu pokok dekat kawasan tu, dia pun letak unta dia di situ, dia pun tidur. Bila dia bangun pada tidur dia, terlelap, maka unta dia hilang, barang dagangan dia hilang, duit, pasport, IC, telefon, semua benda hilang. Maka dia pun tak tahu nak kontak siapa, nak jalan ke mana, apa pun tak tahu dah. Dan dia pun buat keputusan, aku memang tak ada harapan nak hidup, aku akan tidur, bangun, sampai aku mati. Tak ada benda nak buat macam mana, tengah-tengah padang pasir. Maka dia pun tidur. Bila dia bangun kali kedua, dia buka mata, unta dia ada depan dia. Unta dengan barang, dengan semua lengkap, satu barang tak hilang. Maka dia punya seronok sangat. Dia terima kasihlah ya Allah. Dalam keseronokan dia, tergelincir lidah dia. Dia kata, wahai Allah, akulah Tuhan, engkaulah hamba. Terbalik seronok punya pasal tu, seronok sampai terbalik bahasa. Maka kata Nabi SAW, Allah lebih suka seorang hamba yang banyak dosa, dia balik pada Allah lebih daripada laki tadi yang seronok yang barang dia hilang tadi tu. Dia punya seronok barang dia main balik sampai tertukar-tukar, tapi Allah lebih gembira apabila hamba dia kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang banyak dosa atau terlibat dengan apa saja dosa, jangan takut, Allah sedia nak ampun dosa-dosa kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah ampun semua dosa. Ustaz, saya pernah berzina, 13 bas rapid markah. Punya ramai berzina. Daripada tingkatan 2 dia duduk berzina. Sekarang ni umur apa? 62 Ustaz. Masuk hari ni dah 18 bas dah saya berzina. Lepas tu hamba apa? Saya minta ampun dengan Allah Ustaz. Jangan takut, Allah Subhanahu Wa Taala akan sedia nak ampun. Ustaz, saya minum arak banyak Ustaz. Saya rasa start sampai hari ni lebih kurang 27 kontainer besar saya pernah minum dah. Jangan takut, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah sedia untuk ampun semua dosa-dosa. Jadi orang buat dosa tu bukanlah satu benda yang bermasalah, kerana memang kadang-kadang manusia akan terlibat dengan dosa. Tapi yang peliknya, dia tak taubat dengan Allah Ta'ala. Satu, apa dia? Jangan takut, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima taubat dia. Dan nombor 2, kata Allah Taala, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhhibnas sayyiat dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sembahyang pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Innal hasanati yudhhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa kamu. Tuan-tuan, saya nak bak, kalau dulu kita ada dosa-dosa banyak dengan Allah kita nak buat, selain daripada kita taubat dan kembali pada Allah, perlu kita memperbanyakkan benda-benda baik. Benda baik ni fardu jangan sembang lah. Itu kena ganti semayang semua macam biasa. Benda baik ni kena banyak buat. Benda sunat lah. Tolong orang, bantu orang. Tengok dia ni susah, kita tolong dia. Bank in ni, masjid mana, surau mana nak buat, kita bank in sikit. Ada orang makan, kita belanja orang makan. Ada benda baik yang kita buat, berterusan kita buat ni. Perkara-perkara tu akan membantu untuk recovery balik kita punya dosa-dosa tu. Dia balut balik luka-luka dosa yang lama tu. Jadi apa benda baik yang kita nak buat? Apa saja baik kita buat. Kita bukan tok siap pun. Tapi kita main awal, tengok kat luar tu ada apa? Ada penyapu, kita pun tolong sapu, kemas gitu, tolong gitu. Masuk tandas masjid tuan-tuan tepi jalan. Orang singgah pergi tandas, kadang kelang kabut, kasut.
Tak dan salin kasut dengan kasut-kasut dia masuk. Kita masuk tengok pasiak-pasiak merata. Buka pipe tu bersih, tolong kemas sikit, bagi elok-elok balik. Kita bukan kerja untuk siap pun. Tapi kita banyak buat benda-benda baik, tolong orang. Kata ada orang susah je, ada apa keperluan bantuan dia balik, dia ada buat macam-macam lah tuan-tuan. Saya tengok kadang-kadang orang beli telekong banyak-banyak. Dia beli telekong, dia pergi dekat surau mana-mana sehingga sembahyang maghrib. Surau kadang-kadang kan telekong dah lama, telekong dah kuning, dah tak lalat apa semua. Dia jumpa Tok Imam, dia kata boleh tak kalau saya nak bagi telekong yang baru ni semua, gantikan telekong lama. Dia kata boleh, dia letak situ. Ataupun dia mai hari Sabtu, hari Ahad, dia mai, dia tengok telekong mana boleh basuh, dia ambil pergi basuh. Bukan balas kat dia, balik pergi basuh telekong elok-elok. Orang singgah semayang, lepas semayang pakai telekong, basah-basah tu dia lipat-lipat, dia letak. Lama-lama kain telekong tu dia duk kena basah tak dan kering, basah tak dan kering, jadi tak lalat gitu. Maka dia ambil, dia balik, dia rendam, dia hilangkan semua, bagi bersih balik. Jadi orang singgah main semayang, orang pakai, wanginya masjid ni telekong dia. Kita bukan HJK Muslimat pun, tapi saja nak tolong. Sebab apa ni? Lah saya dosa-dosa dulu banyak-banyak kan. Jadilah cari pahala sikit-sikit gitu, bantu-bantu buat baik mana yang boleh. Masjid, surau, kat rumah, apa-apalah. Terutama kerja-kerja yang boleh buat di rumah. Balik rumah tengok apa yang boleh bantu adik-beradik susah. Tengok mana-mana adik-beradik susah, anak dia nak sambung belajar ke apa, kita lipat duit di tangan, baik kat tangan anak dia. Mana yang kita boleh bantu dari segi tenaga, dari segi apa-apa, kita jangan tak tolong. Kerana semua tu akan membantu untuk membalut dosa-dosa kita yang lama yang pernah kita buat. Dan lagi kata Nabi SAW, ittaqullah haithuma kunta wa atbi'is sayyi'atil hasanah tamurra. Nabi SAW pesan dekat seorang anak kecil. Nabi pernah sabda, Nabi kata apa? Bertakwalah kamu di mana kamu berada dan turutilah setiap jahat yang kamu pernah lakukan itu dengan kebaikan, tamhuha, dia akan menghilangkan jahat dan dosa yang dibuat tadi tu. Ini dosa apa? Ini bukan dosa besar. Dosa besar mesti dengan bertaubat. Taubat dah habis dah, disusuli dengan perkara ni. Jangan tak taubat, berhenti, menyesal, tak ulang lagi, maka kita cover dengan benda-benda kecil-kecil ni memperbanyakkan. Termasuk ibadah-ibadah sunat kita lah. Semayang duha, semayang segala mak nikah, doa-doa semua, banyakkan buat. Baik, itu beberapa amalan yang boleh kita buat supaya Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa. Mujaharah ni tuan-tuan, saya teringat satu kisah. Saya cerita kat tuan-tuan waktu ada sikit lagi. Berkaitan dengan mujaharah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada kitab dia, tajuk dia At-Tawwabin. Itu adalah himpunan kisah-kisah orang yang bertaubat. Dalam buku tu ada satu kisah tentang kemarau yang berlaku di zaman Nabi Allah Musa AS. Zaman Nabi Musa berlaku satu kemarau yang sangat luar biasa, sehingga menyebabkan pokok, tanaman, binatang, manusia yang teruk, ada yang mati, ada yang binatang tak boleh minum, ternakan dan sebagainya. Maka Bani Israel dia pamai jumpa Nabi Musa, wahai Nabi Musa, mohonlah pada Allah macam mana selesaikan masalah kami. Nampak macam kami pun teruk lah ni, tengok binatang teruk, minuman tak ada, air sungai tak ada. Maka Nabi Musa AS doa, ya Allah, kami dalam keadaan susah, kemarau teruk sangat, air tak ada, binatang mati semua, kami pun payah. Boleh tak engkau turunkan hujan supaya bumi ni subur balik? Allah Subhanahu Wa Taala pesan dan wahyu kepada Nabi Musa AS, di kalangan kamu yang ramai-ramai ni ada orang yang telah melakukan dosa puluhan tahun dan dia tak pernah minta ampun dekat aku. Dia hari-hari dia buat dosa kat aku. Sebab dia itulah yang menyebabkan hujan tu terhalang daripada turun. Maka Nabi Musa AS dia pun bagi tahu dekat semua orang, aku dah munajat dengan Allah, Allah wahyukan pada aku, katanya ada di kalangan kita ni orang
yang banyak melakukan kesilapan dan dosa sehingga menyebabkan hujan tak turun. Nabi Musa kata, boleh tak siapa-siapa yang buat tu di kalangan kita keluar mai dekat sini, aku tolong minta ampun ke Allah. Mai tak apa, aku tolong, maksudnya aku bantu hang lah, aku syafaat hang lah, aku tolong hang lah, doa ke Allah bagi semua orang. Maka Bani Israel ni mula sembang, siapa ni duk mula cakap, hang cakap dengan aku cakap dengan hang, jadi ramai. Dalam ramai-ramai itu ada seorang lelaki yang memang dia ni terlibat dengan dosa yang banyak. Maka dia pun tengok kiri, tengok kanan, tak ada siapa yang menyahut. Maknanya dia pun serba salah. Kalau aku keluar sekarang ni, orang tahulah kata aku punca. Kalau aku duduk diam, duduk sini, kesian pula Nabi Musa. Duduk panggil macam penat pula tengok Nabi Musa panggil, aku nak duduk macam ditelan mati mak, di luar mati bapak macam tu. Dia tak tahu nak buat apa. Macam mana ni? Maka dalam ramai-ramai kelang kabut yang duk sembang tu, Nabi Musa duk merayu, orang ramai duk cari siapa duk sembang sama mereka. Dia dalam ramai-ramai crowd tu, dia duduk macam berlutut macam tu, dia tekuk muka dia tu, dia menangis. Dia kata, wahai Allah, ampuni dosa aku ya Allah, aku jadi susah ya Allah, ampuni, aku tak mau buat dah dosa ni. Dalam dia duk menangis macam tu, Nabi Musa tak tahu apa cerita, duk merayu dekat orang tu keluar, dia tak keluar. Takut sekali orang, dialah isteri dia, anak dia, kehidupan dia seharian orang akan pandang dia dosa. Macam mana ni, macam dia menangis. Masa dia menangis, tiba-tiba datang kepulan awan hitam yang tebal daripada hujung dan mencurahkan air yang sangat banyak. Bila turun ayat hujan yang banyak, dua situasi. Bani Israel seronok lah, hujan dah, terima kasih Nabi Musa daripada situ. Tapi yang dalam ramai-ramai ni yang macam confused ni, Nabi Musa tanya, wahai Allah, apa yang sebenarnya berlaku? Bro tadi pun tak tahu siapa dia yang buat dosa tu, tak tahu, dia keluar pun tak. Dan tiba-tiba hujan turun, tak tahu apa. Jadi sebenarnya kata ada orang buat dosa. Maka Allah wahyukan, Allah kata, wahai Musa, siapa yang menjadi penghalang dan penghadang selama ini ayat hujan tak turun dan menyebabkan hampa terhijab daripada kebaikan, dialah punca dan penyebab aku turunkan hujan sekarang ni. Sebab dia dah taubat, dia dah jadi hapuskan dosa-dosa dia, aku gembira, aku turunkan hujan. Nabi Musa AS kata, wahai Allah, boleh tak tunjuk siapa dia ni dekat aku? Bagus sangat dia ni, aku teringin sangat nak kenal dia di kalangan umat aku. Ada orang yang sangat baik, dia taubat dengan Allah, boleh tak tunjuk kat aku? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Musa, puluhan tahun dia buat dosa, aku tak pernah dedah identiti dia. Siapa dia tu aku tak pernah abang. Tapi hari ni dia dah jadi kekasih aku, dia dah jadi orang yang taubat. At-taibu minaz-zanbi kaman la zanbalahu, orang yang taubat seperti tak ada dosa dah dekat dia. At-taibu minaz-zanbi habibullah, orang yang taubat itu seolah-olah dia kekasih Allah. Sekarang aku tak akan dedahkan identiti dia. Sekarang dia dah jadi orang yang baik dan bagus. Batu Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menunggu masa untuk ampunkan dosa dan kesilapan hamba-hamba dia. Baik, kita tengok pengajaran hadis. Dalam hadis ini kita dapat perhatikan bahawa orang mukmin melakukan dosa secara tersembunyi dan tak pernah dilihat atau diketahui orang lain di dunia. Apabila dia menyembunyikan dosa dan tidak bangga dengan dosa, orang mukmin mendapat keampunan dan rahmat Allah, yang menyebabkan Allah berkenan mengampunkan dosanya pada hari kiamat. Orang mukmin dia buat dosa, tapi dosa dia secara senyap-senyap, dia tak bagi tahu ke orang, maka Allah ampun dosa dia di akhirat. Baik, ada 4 pengajaran utama. Besar kasih sayang Allah kepada mukmin kerana tutup aib dia, dan dosa orang mukmin di dunia malah mengampunkannya pula di akhirat. Yang kedua, keadilan Allah dalam menghukum orang kafir. Di hujung ayat hadis tadi Nabi kata apa? Orang yang kafir itu akan disaksikan syirik dan akan dapat laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab memang betul kerana kesilapan yang dia buat. Hujah ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan mukmin yang melakukan maksiat tidak jatuh kufur, itu tidak sebagaimana yang didakwa
oleh golongan Khawarij. Golongan Khawarij dia beriktikad dan berfahaman bahawa orang mukmin kalau dia buat dosa maka dia terkeluar daripada akidah. Adapun kita ahli sunnah wal jamaah macam sahabat tadi, dia takkan terkeluar daripada Islam melainkan ada unsur menghina syariat baru dia keluar daripada Islam. Kalau dia cakap maksudnya dia berdosa lah tapi tak murtad. Yang keempat, hujah balas kepada Mu'tazilah yang mendakwa bahawa Allah tidak mengampunkan dosa-dosa besar. Semua dosa Allah Ta'ala ampun kecuali dosa syirik dengan Allah. Syirik pun Allah ampun tak? Allah ampun. Syirik Allah tak ampun ni bila? Syirik Allah tak ampun ni adalah mati berkekalan syirik sampai mati. Maksudnya tak pernah taubat, Allah tak ampun. Maksudnya mati tengah syirik dengan Allah, Allah tak ampun. Tapi pernah melakukan syirik, Allah ampun tak? Boleh? Contoh, orang tak Islam 70 tahun dia kapiak, sembah berhala. Tapi tahun yang ke-70 masa birthday dia masuk Islam. Hari dia masuk Islam, 70 tahun dia syirik dengan Allah, sembah berhala, maka yughfar lahum ma qad salaf. Semua dosa-dosa yang dilakukan dahulu diampunkan oleh Allah Ta'ala. Seperti dia baby baru beranak. Dengan syarat jangan mati masa masih menyembah berhala. Macam tu Allah tak ampun. Tapi kalau sebelum tu Allah sedia ampun. Dikira syarat dia apa? Janji kita mau taubat dengan Allah Ta'ala. Okey. Dan yang terakhir, apabila tanpa sengaja melakukan dosa, elakkan melakukannya di tempat awam dan jangan pula mencerita atau hebahkan pada orang lain. Elakkan bangga dan dengan kejahatan yang dilakukan. Jangan update di Facebook, tunjuk ke orang buat video TikTok kata buat jahat, dosa, maksiat dan sebagainya, dan diam. Kalaulah terlibat dengan dosa, minta ampun dengan Allah Ta'ala, jangan sebarkan pada orang. Bukan suruh buat dosa. Andai sekiranya terbuat dosa, jangan kita seolah-olah bangga melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, insya-Allah. Kalau tak ada apa, kita tengok dulu dengan tasbih dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.